Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita dapat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang ada ini, Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengizinkan kita untuk sama-sama kita menyambut seruan azan. Iza azana al-muazzin faqul mithla ma yaqul al-muazzin. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tuan Imam Saf kepimpinan Surau Hidayatul Islamiyah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi kita ucapkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menunaikan ibadah fardu maghrib secara jemaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan amalan kita, dan apa yang penting ialah kita muhasabah kembali bila mana Allah Subhanahu wa taala masih yang mengetuk pintu hati kita, dalam arti kata yang lain memberi hidayah, petunjuk kepada kita. Akhirnya kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, baik musalla, baik masjid, baik surau pun, bukan kerana kita punya sebuah kereta yang besar, bukan kerana kita ada motosikal yang besar, motosikal yang tidak rosak, ataupun kita punya wang yang banyak menyebabkan kita dapat hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bukan kerana itu, tetapi tak lain dan tak bukan adalah kerana hati sanubari kita ini diketuk, disentuh lantaran kita dapat menyambut seruan azan dan dapat kita hadir waktu maghrib ini. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, semasa mukadimah tadi saya telah membacakan sepotong ayat daripada surah At-Taubah ayat 18, yang mana Allah Subhanahu wa taala menegaskan kita bahawa sesungguhnya hanya saja orang yang beriman, mereka inilah yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka ini bukan sekadar beriman dengan Allah taala, tetapi beriman juga dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari akhirat, hari akhir dunia. Dan dalam masa yang sama mereka juga mendirikan solat, wa aqamas salat wa ataz zakat, dan juga menyempurnakan membayar zakat. Wa lam yakhsha illa Allah, mereka ini yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka ini tidak gentar sama sekali, melainkan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan asa ulaika an yakunu minal muhtadin, dan mudah-mudahan mereka yang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam golongan mereka yang dapat petunjuk. Alhamdulillah, tuan-tuan dapat hadir pada malam ini bukan kerana kemewahan kesenangan yang kita ada, tetapi adalah kerana mudah-mudahan yang Allah sebut itu kalian masuk dalam golongan orang yang mendapat hidayah petunjuk dari aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menegaskan dalam satu riwayat Imam Tabarani, apa kata baginda sallallahu alaihi wasallam respon daripada solat? Malam tantahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesiapa yang solatnya, sesiapa yang mendirikan solat tetapi solatnya tidak berupaya untuk mencegah ia daripada melakukan perkara keji dan munkar, lam yazdad minallah, tidak ada dapat apa-apa tambahan daripada Allah Subhanahu wa taala illa bu'da, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, melainkan makin jauh, makin jauh, makin jauh. Patutnya kita
daripada melakukan perkara yang sia-sia, apatah lagi perkara yang keji, apatah lagi perkara yang mungkar yang berbentuk dosa. Sebab itulah Nabi Muhammad SAW dia membuat perbandingan bainal munafiq wal mu'min, ya, perbandingan perbezaan di antara munafik dan juga mukmin. Apa kata Nabi SAW? Seorang mukmin yang melakukan satu dosa, bila mana dia melakukan satu dosa, dia anggap satu bukit atau gunung besar yang akan menghempap diri. Ketika itu dia akan melarikan diri, menjauhkan daripada dosa tersebut. Manakala orang munafik pula, kalau ia melakukan dosa kepada Allah Ta'ala, dia buat apa tuan-tuan? Seolah-olah satu ekor lalat hinggap di hidungnya. Lalu dia perasan bahawa ada seekor lalat hinggap di hidungnya. Dia buat apa tuan-tuan? Dia kibas-kibas dan mengais-ngais saja. Tidak ada apa-apa yang berlaku. Allahu Akbar. Demikianlah ya perumpamaan yang diumpamakan oleh Nabi Muhammad SAW di antara munafik dan juga mukmin. Baik. Malam ini tuan-tuan, saya berbicara yang berkenaan dengan adab berada di rumah Allah Subhanahu wa taala. Surau baik, masjid baik, musalla baik. Dan di Malaysia ni dia kita beza-bezakan. Apa beza antara masjid dengan surau? Antara lainnya, tarifan yang kita boleh beri ialah surau ini tidak ada ma fihil Jum'ah, tidak ada padanya, tidak didirikan padanya solat Jumaat. Maka mereka tidak akan buat tahiyatul masjid padanya, kerana dia bukan masjid, dia adalah musalla, ataupun di Indon disebut sebagai langgar. Okey. Manakala masjid pula, ya, fihi tahiyatul masjid, padanya boleh didirikan tahiyatul masjid. Sebab apa? Li'anna fihi al-Jum'ah, kerana padanya dilakukan solat Jumaat. Alhamdulillah, ya, musalla tuan-tuan mendapat izin ataupun kebenaran untuk mendirikan solat Jumaat. So tidak ada masalah untuk mendirikan tahiyatul masjid, silakan. Baik. Saya berbicara tentang ya, sebelum, sedang dan juga selepas. Kadang-kadang kita takut terlampau hadap perkara ini. Ya, seseorang yang ingin datang ke masjid, seseorang yang ingin datang ke musalla, tempat ibadahnya umat Islam, ya, kena bezakan di antara kita nak pergi shopping komplek, kena bezakan dengan kita nak pergi ke pasar malam, tuan-tuan. Kadang-kadang maaf cakap, kita pergi ke shopping komplek, kita pergi ke pasar malam, lebih hebat dressingnya tu. Penampilan kita tu lebih hebat lagi, bergosok dan seumpamanya. Sebab kita nak apa? Kita nak perlihatkan bahawa ya, kekemasan kita, kecantikan kita bagi muslimat, ya, keluar takut nanti dikomplain oleh masyarakat, dikomplain oleh mereka-mereka yang melihat kita. Kita cukup jaga dan hubungan kita dengan manusia, tetapi dengan Allah Subhanahu wa taala lebih kurang, ya tuan-tuan. Dan malu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan dalam kitab Ihya Ulumuddin, ya, bagaimana Imam Ghazali menyebutkan ya, masjid tanda wujudnya umat Islam. Maknanya bila kita berhenti satu tempat, di mana-mana saja kita pergi ada masjid, sudah pastilah di situ ada umat Islam, tidak ada masalah. Kan? Jadi dengan masjid juga lah boleh menyatu padukan masyarakat Islam khususnya, dan dengan masjid juga lah boleh ya, buat aktiviti kemasyarakatan dan seumpamanya. Jadi masjid juga antara lain yang kita sebut tadi wujudnya umat Islam, dan juga berkebajikan penuh dengan rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa tuan-tuan? Buktinya ialah diajar oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, kita nak masuk masjid.
kita minta dengan Allah Ta'ala, ya Allah, ya bukakanlah pintu rahmat-Mu. Itu kita minta. Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu, hai Allah. Bagikan aku rahmat-Mu. Cucurilah rahmat ke atas aku ini masing-masing macam. Dan tuan kan masuk dengan kaki kanan. Dan setelah masuk tuan-tuan, Nabi larang on the spot duduk qabla an yusalli raka'atain. Nabi kata, janganlah antara kalian duduk selagi mana tidak mendirikan 2 rakaat. Apa dia itu? Tahiyatul masjid. Kita memuliakan masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempat mulia sewajarnya kita muliakannya, yakni masjid, daripada sebarang pencemaran. Jaga kebersihan masjid, jaga kebersihan surau. Dilarang masuk masjid dalam keadaan berbau busuk. Lihat, antara lain ulama menyebutkan pakaian dan mulut. Dimana yang kita sebut tadi, kalau nak keluar bukan beribadah, bukan khususnya untuk masuk rumah Allah Ta'ala, kita cukup jaga berbusuk bajunya. Dan yang ada serban elok pakainya, yang berjanggut diterim elok. Tapi bila masuk masjid, kadang-kadang Allah cukup sepadan. Kalau kita pergi ke Jamuan Raya Sultan, kan, dia punya hutang sampai kemari, tapi dalam masuk dalam rumah Allah Ta'ala tak payah hutang pun. Kadang-kadang terbalik, atas ada hutang, bawah tak ada, tengah pun tak ada. Dan jadi perkara ini yang perlu kita jaga. Kita muliakan masuk ni akan jadi tetamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup respect mereka yang duduk dalam masjid ni. Dan malaikat sentiasa mengibarkan sayapnya memohonkan ampunan bagi mereka yang duduk iktikaf dalam masjid Allah. Mengapa tidak kita dapat peluang ini? Kan? Apa yang disebutkan tadi ialah elakkan daripada bergegas-gegas dalam keadaan berbau busuk pakaian dan mulut. Ini kadang-kadang kita mau cakap kan, baru makan nasi Arab, bawang mentah pula. Tak sempat, tak menyempat kan. Bilal dah azan maghrib pula tak. Ketika itu barulah hukum tak jadi tu kan. Petai ni, jering ni, jempolnya dengan apa lagi kan. Segala macam makanan-makanan yang halal tetapi makruh masuk ke dalam rumah Allah. Seperti mana kita tidak suka membaunya, begitulah digambarkan oleh Nabi SAW. Para malaikat pun tidak suka bau busuk ni. Kan? Hadis riwayat Muslim dari Jabar berkata Rasulullah SAW telah melarang dari memakan bawang. Ni. Barang siapa yang memakan dari pohon ini, Nabi tunjuk, pohon ini yakni bawang tu lah, maka janganlah mendekati masjid kami, kata Nabi. Inni nahaitukum an ziyarati masjidi hadha. Sesungguhnya aku larang mereka yang baru makan bawang, makan benda-benda ulam-ulam yang makruh itu, yang berbau busuk itu, kemudian masuk ke dalam masjid. Nabi kata, aku larang daripada mereka masuk ke dalam masjid hadha, dalam masjid aku ni, kata Nabi SAW. Sebab apa? Sebab malaikat akan berasa terganggu. Malaikat apa? Malaikatul rahmah, malaikat yang membawa rahmat terganggu. Dan kerana baunya itu, sebagaimana manusia terganggu daripada bau tersebut, maka malaikat pun tak suka bau tersebut. Jadi pastikan tuan-tuan, kebersihan diri kita sebelum datang ke masjid. Ini satu peringatan yang penting kan. Baik. Dengan kita menjaga peraturan tersebut, bermakna kita dianggap mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari awal lagi dah kita melangkah masuk, kita
penting pandai jaga. Jangan sampai kawan sebelah ni dah 2-3 kali bersin, tak faham lagi kan. Akan datang macam tu juga kan. Jadi tolong pastikan ya, kebersihan mulut, kebersihan apa lagi semuanya lah, bau ketiak dan seumpamanya itu yang boleh mengganggu gugat ketenteraman hidung sahabat-sahabat di sebelah kan, tolong. Allah Akbar. Baik. Yang seterusnya kita merupakan tetamu Allah Subhanahu wa taala, ya, senantiasa dapat rahmat dan kemuliaan dari Allah, ya. Duyufur Rahman. Kita ingatkan tetamu Allah ni dapat berkunjung ke Mekah Mukarramah saja, rupanya dapat datang ke rumah Allah taala tu pun titlenya sebagai tetamu Allah. Bila kita jadi tetamu apa-apa tuan. Kena jaga adab-adabnya. Kita tajuk juga adab-adab berada dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita merupakan tetamu Allah, sentiasa dapat rahmat dan kemuliaan dari Allah. Kena jaga adab-adab ketika berada dalam masjid. Apa dia tuan-tuan? Di sini digariskan berbicara hal dunia berlebihan. Itu juga dilarang ya. Melakukan perkara-perkara yang sia-sia dan bercakap benda-benda yang tidak baik. Kadang-kadang kita cerita hal bisnes pun dalam sini. Yang cerita apa lagi? Benda-benda yang tidak ada boleh ya, hampir diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah ingatkan kita akan wabtahu, akan selusurilah jalan yang boleh hampir kepada Allah, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu kena jadi. Kadang-kadang kita duduk berborak kan, borak kosong, tidak ada apa-apa. Sebab kebaikan seseorang muslim itu ialah tarkuhu ma la ya'ni. Dia kena tinggalkan perkara yang sia-sia. Jadi lepas ni pastikan ya, nak borak kena keluar, jangan ke dalam ni. Dalam ni tadarus, apa lagi? Tahlil, solat, belajar, ceramah, apa lagi? Kuliah, apa lagi? Tahsin solat, apa lagi? Tahsinul Fatihah, tahsinul qiraah, semua buat dalam ni. Selain daripada itu, benda-benda yang lawa yang membuatkan sia-sia, tolong keluar. Kita kena ingatkan macam tu. Jadi nampak macam kasar kan? Tapi itulah dia disiplin. Itu namanya disiplin. Dalam kita pergi ke LCC kan, kita masuk satu pejabat di tingkat yang keberapa, tanpa memakai kasut, tuan-tuan akan dihalau. Itu namanya disiplin. Kalau kita kata, Solim, di sini undang-undang kami. Macam tu juga rumah Allah Subhanahu wa taala. Masuk diajar baca doa kan, sebelum duduk diajar hormat dulu masjid rumah Allah taala, dirikan solat 2 rakaat tahiyatul masjid, usalli sunnat tahiyatul masjidi lillahi taala. Sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid kerana menghormati masjid rumah Allah taala, kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu kan kadang-kadang ya, tegahan Nabi SAW, jangan kalian duduk. Ini tegas kan? Jangan kalian duduk, bermakna pastikan sebelum duduk 2 rakaat dulu. Kacau wali macam saya datang tadi, dah rakaat pertama, takkan saya nak 2 rakaat dulu sana kan? Itu adalah dia punya excuse-nya kan? Yang seterusnya ya, berbicara hal dunia berlebihan, melakukan perkara-perkara yang sia-sia dan bercakap benda-benda yang tidak baik. Okey, seterusnya ya, penulis ini menyebutkan peringatan yang bawa anak kecil, bawa anak. Jadi anak-anak pun nak lari kan. Tinggallah bapak dan emak kepada anak. Okey, ini sebagai peringatan ya. Tidak bising. Peringatan ini bukan di masjid, bukan di surau, dan dirubah lagi dari didik. Nak ikut abah, nak ikut umi, nak ikut mama, nak ikut mami, boleh, dengan syarat pastikan tidak mengganggu jamaah pakcik-pakcik
masjid yang ada di surau di masjid. Itu kita kena ingatkan kan. Yang seterusnya, pastikan tidak berlari-lari dan juga berkejar-kejaran di dalam masjid. Budak-budak itu gila-gila. Ini kadang-kadang orang tua berlari pun ada. Kalau dulu zaman jahiliyah dulu selama dia berlari ni bukan sekadar berlari, kencing terus. Sahabat nak membelasah sahabat yang kencing itu. Apa tidakkan Nabi kita Muhammad SAW tengok nak ajar cara taharah. Kalau tak bagaimana? Tidak belajar mereka itu konsep yang namanya taharah. Dan at-tuhur syatrun minal iman. Kebersihan itu adalah sebahagian daripada iman. Nabi ajar, biarkan dia kencing dulu. Kencing dah puaskan. Okey, kalian dah tengok. Okay. Macam mana ni Nabi? Teruklah macam ni. Tak. Najis apa kencing? Mukhaffafah ke, mutawasitah ke, mughallazah? Mughallazah ni babi dengan anjing ni. Selesai dah isu anjing. Tak habis lagi. Sepakat ulama fuqaha haram memegang tanpa sebab. Haram pegang tanpa sebab. Kalau terpegang, maknanya tidak sengaja terpegang anjing dalam keadaan kita bersih dan anjing itu pun bersih, tidak mengapa, tidak jatuh haram. Bahkan setengah ulama kata babi pun begitu. Tuan drive kan, belakang lori babi, jatuh seekor babi atas dasar peri kemanusiaan. Tuan turun daripada kereta, pegang babi, letak di tepi jalan. Tuan selama masuk dalam kereta, teruskan perjalanan. Tidak ada haram ketika itu. Cuma ada tak cara penyelesaiannya? Sama kan? Ini kadang-kadang gendong anak dari orang tak ada masalah pun. Gendong anjing, gendong babi, pegang babi je masalah besar. Ini perlu di-counterkan, perlu dipahamkan betul-betul fiqh. Selagi mana tidak ingkar kefarduan yang kita belajar sebelum di dalam penawar bagi hati kan. Malam ni SU minta kita bawa adab-adab dalam masjid pula. Tak apalah, lain kali ingatkan dah tak ada lagi dah. Ingatkan dah kena gam ke kan. Tapi dipanggil juga. Alhamdulillah dapat bersama tuan-tuan pada malam ini berbicara tentang adab-adab dalam masjid. Lain kali kita berbicara tentang penawar bagi hati pula gitu. Okey, pergi balik pada tadi. Setiap hukum ada penyelesaiannya. Tambah-tambah hukum fiqh kan. Bersalaman bukan mahram, bukan murim. Kalau murim itu ialah orang yang berihram. Itu kan betulkan juga kadang. Bukan murim kita sebutkan. Bukan murim itu ialah bukan berihram. Silap baris, dia bukan mahram. Mahram ini ialah orang yang haram berkahwin dengan kita, itu mahram. Jadi halal bersalam dengannya, halal tengok aurat yang ringan sahaja. Manakala kalau sebut bukan mahram, itu ialah yang halal kita kahwin dengan dia. Bila halal kahwin dengan dia, haram sentuh dia. Allahu Akbar. Perkara ini tak jadi isu besar. Anjing yang disibukkan. Allah. Harap-harap orang kampung Haikon ni selesai adalah isu itu. Okey, kita sambung terus lagi. Allah. Tengok ya, antara lain disebutkan peringatan yang bawa anakkan tadi. Tidak bising, berlari, kejar-kejar, bercakap ketika ini satu lagi bercakap ketika khutbah. Bukan budak-budak, orang tua pun sama. Kadang-kadang kita tengok kan, duduk belakang. Nimbak dia. Kalaulah anak dia nimbak,
Allah yang mati betul-betul cukup keadaan. Tapi kalau dia menimbang ketika khutbah, saya yang cakap ni sebab tengok kan, kita duduk nampak. Ini adalah realiti dan bukan benda pelik. Dan bercakap ketika khutbah pun kita kena kawal anak-anak kita. Dan jaga kebersihan surau, jaga kebersihan masjid. Bukan sekadar jaga kebersihan dan hijab, dia bukan tu tandas kita yang utama. Di negeri Selangor ni, kalau pemantau datang daripada Jabatan Agama Islam Selangor, dia ada tu, dia punya skala dia nak bagi markah kan, tengok tandasnya. Tandas ni okey Kalau boleh tandas tu boleh baca buku kat situ, boleh baring, ada aircon lagi. Tuan tengok Masjid Melaka, Masjid apa nama? Masjid Islam Melaka. Dan dulu saya pergi baru-baru memang hebatlah, perfume kan, bau. Dan kipas pun cantik, dan ada tukang bertugas pun dipaparkan nama kat situ, ada pegawai tertentu kan. Jadi kalau nak hebat boleh buat macam tu kan. Allahu Akbar. Tidak mengganggu jemaah yang sedang tilawah dan zikir. Sebab apa kita kena kawal anak-anak kita supaya mereka ini tidak mengganggu para jemaah yang duduk, khususnya sedang tilawatul Quran. Dalam masa yang sama kita didik anak-anak kita ni, kadang-kadang mereka lupa. Kadang-kadang di sekolah pun dah bagi tahu, ustaz-ustazah pun dah bagi tahu, kalau ada orang bacaan sila dengar, jangan bising kan. Iza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Dan apabila kalian mendengar tilawatul Quran, baca Quran, pastikan tidak berbuat bising, bahkan kalian perlu dengar. Dan kadang-kadang jemaah kita baca Quran kan terganggu, ada perut tadarus Quran pun terganggu. Kadang-kadang atuk-atuk kita ni, abang-abang kita ni, ayah kita ni, mama kita di belakang kan, berzikir, nak concentrate zikrullah, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, dengan berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala, hati akan tenang. Macam mana nak tenang tuan-tuan? Bising, riuh, manjat tiang dan seumpamanya. Ini berlaku. Allah tuan-tuan kan. Jadi mohonlah jaga anak masing-masing. Dan seterusnya, tidak melintas hadapan orang yang sedang solat. Apa maksudnya? Ini kita belajar Ada larangan daripada Nabi SAW. Hadis muttafaqun alaih. Bila muttafaqun alaih ni, dia dua ni, Bukhari dan Muslim. Sabda Nabi SAW, seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sedang solat mengetahui tentang dosanya, pastilah ia akan tunggu walaupun selama 40 hari lamanya. Allah Akbar. Kalau orang yang nak lalu di hadapan orang solat itu, beliau tahu bahawa betapa besarnya dosa, betapa salahnya di sisi syariat kita, syariat Allah Subhanahu wa taala, melintas di hadapan orang yang sedang solat. Kalau dia tahu, hatta sehingga 40 hari boleh tunggulah. Tapi ada tak macam selama je lah. Kadang-kadang kita tengok, bukan budak, bapak budak. Allah Akbar. Kan? Untuk elak dari dilintas, jangan solat di hadapan pintu masuk tapi perlu di sini. Ini kadang-kadang buka pintu, solat depan pintu, beri peluang orang nak lintas di depan. Ini berlaku kan? Apa cara? Jangan orang lalu solat di belakang tiang, solat di depan tirai tabir, ataupun letaklah apa saja depan anda. Letak apa? Letak beg ke, letak seluar ke, dengan kadar 3 hasta ke hadapan. Hasta ni besar mana? Panjang mana? Ni kan ni, 1, 2, 3. Letak beg ke,
kira letak kotak ke, letak apa ke, sebagai tanda ya, kita solat di situ dan orang tidak akan lalu di hadapan yang kita letak. Dan sangat besar dia punya kesannya. Sebab apa? Sebab kalau kita potong di hadapan sedang solat, seolah-olah kita memotong malaikat rahmat punya highway jalan. Malaikat rahmat turun nak bagi rahmat, tiba-tiba ada orang lintas pula. Sebab tu ulama fuqaha ya, mereka menyebutkan antara lain kesan dia ialah ya, seandainya orang yang melintas di hadapan orang ini yang tadi kan, yang sedang solat mengetahui tentang dosa ini, pastilah dia akan tunggu walaupun selama 40 hari lamanya dari ya, lalu di hadapan orang yang sedang solat. Untuk elak dari dilintas, jangan solat di hadapan pintu masuk. Ini kadang-kadang berlaku. Kan? Letakkanlah benda atau beg yang menunjukkan tidak boleh lalu di hadapannya. Yang saya sebutkan tadi jarak 3 meter kan? Baik. Para fuqaha menyimpulkan hukum, disimpulkan hukum yang tadi itu hadis Nabi SAW tadi. Yang pertama, dijatuhkan haram lalu di hadapan orang yang sedang solat sebab potong ya, malaikat rahmat lalu di rahmat kita halang. Dan yang kedua, wajib ya, jauhkan dari lalu di hadapan orang yang sedang solat. Dan yang ketiga, lalu di hadapan orang sedang solat termasuk perbuatan syaitan yang ingin merosakkan ibadahnya dan ganggu solat mereka. Ini digambarkan oleh Nabi SAW mengikut rumusan ya, kemudian dirumus oleh para fuqaha tadi. Maknanya kita dilarang lalu di hadapan orang yang sedang solat. Itu antara adab-adab kita duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lain lagi, ini masyhur dah di kalangan kita dan kita dah buat kan, masuk kaki kanan dan baca doa Allahumma ftahli abwaab rahmatik, dan ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmatmu. Kita nak rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ni kita belajar juga bukan kerana amalan kita yang banyak memungkinkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kata Nabi, aku pun begitu juga, bukan kerana amalanku, illa bi rahmatin min Allah tabaraka wa taala, melainkan kalian dapat kasih sayang, dicucur rahmat ke atas kalian, barulah kalian boleh masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tengok betapa pentingnya kita ya, masuk ke dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Jangan masuk hanya sekadar masuk. Kadang-kadang realiti setahun 2 kali solat Aidul Fitr wa Aidul Adha. Ini berlaku 2 kali saja. Kalau tidak pun 3 kali. Akhir penghujung bulan Ramadan sebab nak bayar zakat. Ini berlaku. Dan kadang-kadang nak buat program di rumah pun dia jemput berbayar daripada luar punya peserta. Bawa tahlil. Kita jemaah masjid surau pun pelik ni pun apa pasal ramai-ramai ya di masjid pun seorang tak pergi tapi rumah dia ramai. Dipanggil ustaz teman-teman, dibayar tu kan, tapi di sini belum berlaku. Alhamdulillah min zalik, kita minta jawabkan. Dan yang lebih malang lagi, kadang-kadang tak pernah sampai rumah Allah Ta'ala, tetapi akhir hayatnya mati, Allahu Akbar, duduk depan imam. Tak pernah datang rumah Allah Ta'ala, sekali mati duduk depan imam. Itu pun kita nak doakan lagi, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkan dia, maafkan dia dan kasihanilah dia. Allahu Akbar. Kemudian angkat saja apa kita nak kata ke atas mayat ini, itu bukan syar'i pun tuan. Allahu Akbar. Kita yang dah tahu, kita kata
Apa kata Allah Ta'ala? Ya Muhammad, lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar fayu'adzibuhu Allahul 'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Benar kata Allah Ta'ala, hei Muhammad, kamu bukanlah penghukum. Lasta alaihim bimusaitir, ke atas mereka yang zalim, jahil, tak tahu apa-apa, dia tidak beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kamu bukan penghukum. Lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar, melainkan yang ingkar dan kufur. Itu tugas aku, kata Allah Ta'ala. Kami akan azabkan mereka. Inna ilaina iyabahum, mereka tak tahu ke mereka akan kembali kepada aku, kata Allah. Thumma inna alaina hisabahum, kemudian ke atas kami juga, kata Allah, kami yang menghisab mereka. Jadi apa pengajarannya tuan-tuan, puan-puan rahimakumullah? Satu baiknya lah, apalah. Nabi pun tunjukkan, malaikat sebut, Allah Ta'ala minta Nabi, wa ahsin ila man asa'a ilaika ya Rasulullah. Buat baiklah anda wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka yang berbuat jahat kepada kamu. Ini Nabi. Bagaimana peristiwa hijrah Taif Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukan disambut dengan paluan kompan, bukan. Bukan disambut dengan kegembiraan penduduk Taif ketika itu, tetapi disambut dengan palingan batu. Allahu Akbar. Malaikat datang on the spot, offer, ya Muhammad, nak tak aku terbalikkan bumi Taif ini? Mereka yang menganiaya engkau wahai Muhammad. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tak payah. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk hidayah kepada mereka, sesungguhnya mereka jahil, mereka tidak mengerti. Tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kekasih Allah, kita yang jauh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 1436 kan, yang lampau Nabi meninggalkan kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu cintanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, begitu rindunya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kana bainana, andainya Nabi bersama dengan kita. Allahu Akbar. Satu benda pun kita tak berani nak buat lawa, nak buat pelanggaran dosa terhadap Allah Ta'ala pun tak berani, kerana adalah Nabi. Tapi kita ingat Nabi SAW sebutkan ketika penghujung ayatnya, Allahumma thaqil alayya wa khafif ala ummati. Tengok apa munajat Nabi SAW. Ya Allah, beratkan rasa mati sebahagian mati umatku ke atasku. Nabi dah ambil rupanya. Allahu Akbar. Malunya kita kan, Nabi dah ambil sebahagian rasa mati. Wa khafif ala ummati, dan ringan rasa mati itu ke atas umatku wahai Muhammad. Jadi kita dipahamkan ada yang sahabat kita meninggalkan. InsyaAllah nanti kita memang makan macam ada kan. Tuan tengok balik, ada makan? Boleh? Ada? Tengok rahmat Allah Ta'ala, dia tidak akan biarkan tetamu Allah dalam keadaan balik perut kosong. Ini janji Allah Ta'ala kan. Tidak pernah protes makhluk Allah Ta'ala yang namanya cicak, yang namanya burung. Tengok cicak, dia punya rezeki, dia punya makanan, punya sayap. Tetapi cicak sendiri tidak ada sayap. Kalau dia nak protes, dia boleh protes. Hei Allah, kau jadikan aku tanpa sayap, tapi makanan aku ada sayap. Dia boleh protes, tapi tidak diprotes oleh cicak. Tengok. Tetapi dia punya lidah yang fleksibel, dia boleh menjangkau musuh yang lalu, yang kecil-kecil kan, serangga, apa lagi, semut, apa lagi, dan seumpamanya lah. Itu cicak. Burung pun sama. Siapa yang janjikan rezeki mereka balik dalam keadaan keluar daripada sarang
tengok balik penuh tumbuh memberi anak-anak 3 ekor makan. Tengok siapa yang janjikan rezeki ni, siapa yang limpah ruah akan rahmat Allah. Kita kena yakin dengan Allah. Kalau kita nak tenang duduk dalam masjid, kita yakinlah ketenangan itu adalah mutlak daripada Allah. Ketenangan itu mutlak, kepunyaan mutlak Allah Ta'ala. Jadi kalau kita nak ketenangan itu, kenapa tidak kita cari Allah? Kenapa tidak kita sembah Allah? Dan sebab itu dalam kitab La Tahzan disebutkan ihfazillah yahfazuka, kamu kena jaga Allah, nantinya Allah Ta'ala akan jaga kamu. Ingat Allah ketika kamu senang, supaya nantinya Allah akan ingat kamu ketika kamu susah. Ini tidak. Bila senang tidak ingat Allah Ta'ala, bila susah barulah Allah baru ingat Allah Ta'ala. Ketika sakit baru nak ingat Allah Ta'ala. Ketika sakit baru nak makan buah apple banyak-banyak. Ini kadang-kadang bercerita bab makan ni, kadang maaf cakap kita pandai-pandai cakap. Contohnya kambing kan, apa persepsi kita negatif tentang kambing? Oh tak boleh, darah tinggi. Siapa cakap darah tinggi? Sedangkan orang Yahudi, dia makan kambing, dia minum susu kambing. Dia bagi orang selain daripada Yahudi, termasuk kita, dia bagi makan susu lembu. Tengok, sedangkan susu lembu, susu kambing dan juga daging kambing itu adalah pemakanan sunnahnya Nabi SAW. Jadi sebab Allah Ta'ala dah sebutkan dalam hadis qudsi, aku dalam sangkaan hamba-Ku, kalau hamba-Ku menyangka bahawa makan seketul daging kambing, hitamlah dia, peninglah dia. Sebab mindset dia dah macam itu. Sedangkan Islam tidak mengajar. Kambing adalah binatang yang dihalalkan. Kenapa pula kita memudaratkan dia? Begitu juga kalau kita air Milo itu berkeyakinan minum Milo anda jadi kuat dan sehat, boleh jadi syirik kita. Ini akidah kena jaga. Kalau kita berkeyakinan bahawa minum kopi saya boleh berjaga sampai jam 5 pagi, penuh keyakinan kopi itu yang memberi kuatan, maka pun jadi syirik. Jangan main-main berdoa. Kita belajar syirik itu melalui percakapan, perbuatan, diam kita pun. Dia ada yang terang-terangan, dia ada yang sembunyi-sembunyi. Oh, jangan main-main berdoa tentang syirik ni kan. Jadi itulah dia yang kita berada dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau boleh kita dapat sebanyak mungkin raih, kita mintakan masuk tadi, buka pintu rahmat. Kemudian kita nak keluar daripada masjid Allah Ta'ala, kita minta apa pula? Kita minta jujuri segala kemuliaan daripadamu. Min fadlik, kan? Daripada kemuliaanmu. Maknanya kita minta Allah Ta'ala itu pelihara kita. Antara lain diminta kita keluar daripada kaki kanan. Ada juga ulama kata masuk kanan keluar kanan, masuk kanan keluar kiri. Sebab kita nak keluar tu macam-macam hal berlaku di luar. Allah kan. Masuk dengan baik, masuk dengan baik, keluar pun kita minta mudahan baik. Kesan orang yang masuk dalam rumah Allah. Sebab tu Nabi kata, man dakhalahu kana aminan. Sesiapa yang masuk ke dalam masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala kana aminan. Mereka ini adalah orang yang aman, sejahtera. Macam tak ada masalah, kan? Kita tengok tuan Haji ni ada masalah, nampak dalam masjid ada masalah. Tengok saudara Amri pun lagi tak ada masalah. Cuma duduk dekat tepi tembok tu. 1000 macam masalah mungkin, kan? Duduk dalam masjid, insya-Allah jaminan Allah Ta'ala bukan sekadar jadi sihat lagi pun ada. Makan, pakai, mandi,
iktikaf lah. Kita tak sempat ni iktikaf, niatlah dulu tuan-tuan. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Sahaja aku beriktikaf dalam masjid ini, tempat sujud ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ya, doa-doa ini cukup penting dalam kehidupan kita. Kalau kita terlupa doa bangun tidur subuh tadi pun boleh sekarang pun doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Cuba bacalah. Yang terlupa bacalah. Kemudian diajar juga, dipelopori oleh Imam Hasan Al-Banna. Mak surat, sini bawa mak surat. Elok bawa zikir mak surat pagi dan petang. Bukratan wa asila. Ya, antara doa yang diajar di situ. Kalau pagi asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Kemudian kalau petang ya dibaca selepas maghrib, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Bukanlah kami tergolong dalam orang-orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan zikir ini ya, ada disebut dalam kitab Al-Azkar Imam Nawawi. Boleh cari kan tu? Baik. Saya diminta tadi ya, untuk membicarakan tentang apabila kita menghadap kematian. Kita sebut senang lah ya, hak-hak orang yang hidup ke atas orang yang mati ini tak lebih daripada 4 perkara. Apabila mati, memandikan, mengkafankan, menyembahyangkan dan mengkuburkan, tidak masuk mengendurikan. Kenduri tak masuk tuan. Tapi kalau niat nak bagi makan, dialu-alukan. 4 perkara penting orang hidup ke atas orang yang mati. Kemudian kita menetapkan pula kenduri 3 hari mesti. Kawan tu tengah bergabung, kita pula duduk naik motor, berhenti sekejap, tak dimakan-makan ke malam ni. Allah, perut nak tidur. Dan kemudian cukup 40 hari ke 100 hari perut pecah. You tahu ke perut dia pecah? Dan kita nak beramal biar ikut Nabi. Jangan ikut salahkan datuk nenek dulu. Mai dia, mula dah keluar bahasa Belanda dia kan. Atuk aku dulu buat ni, sedangkan atuk dia dulu tak belajar. Kita yang dah belajar ni, kita perlu biasakan. Kan? Tapi kalau nak buat, buatlah. Begitu juga dengan tahlil. Apa itu tahlil? Apa itu tasbih? Apa itu tahmid? Apa itu takbir? Apa itu tahlil? Tasbih. Ini kita belajar sekali ya. Tadi dah belajar 4 kan? 4 hak ke atas orang hidup atau orang mati. Mesti diselesaikan. Okey. Tasbih. Subhanallah. Apa dia tahmid? Alhamdulillah. Apa takbir? Allahu Akbar. Tu. Kemudian yang 4, tahlil. Apa dia tahlil? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ni tidak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Dan mesti betul-betul sebut kan. La sekali ha. Tu dah kacau. Sebut nama Allah tu. Dan sebut idza dzikirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman ialah mereka yang disebutkan nama Allah gemetar hatinya. Allah. Tak ada apa-apa. Bila sebut Allah, dia kan terus kembali kepada Allah. Apabila dibacakan ayat-ayatku kata Allah Ta'ala, yang bertambah iman mereka. Itu yang patut berlaku. Dan kita dengar Quran tak ada masalah. Kita dengar nyanyi itu suka. Duduk dalam kereta 2 saat dari sekarang, dengar Aikim kan dengan sinar. Orang sini semua dengan Aikim. Tahniah.
dah jadi muqim solat, dah jadi orang yang mendirikan sembahyang, kesan dia di luar, kesan dia ya kita bawa keluar dalam kehidupan kita jadi orang yang baik betul, orang yang jujur sungguh, kan? Orang yang memang mendahulukan Allah Ta'ala, mendahulukan seruan ilahi, tampalah ke mana pun tidak ada panggilan sebaik daripada panggilan ilahi. Itu slogan tu peganglah. Maknanya yang berniaga baik, yang kontraktor baik, yang jadi buruh baik, yang jadi suri rumah baik, ya, utamakan solat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-salat. Mula-mula sekali dibangkitkan ya, untuk bertemu di hadapan Allah Ta'ala, dia tidak akan tanya tentang dia kita letak satu barang ataupun objek 3 hasta ukurannya supaya orang yang nak lalu itu tidak akan lalu di hadapan kita. Kalaulah mereka tahu bahawa ya, sangat besar kesan yang memotong laluan para malaikat untuk beri rahmat, nescaya kita sanggup tunggu 40 hari pun. Begitu juga halnya ya, saf hadapan. Kadang-kadang kita takut, memanglah di belakang imam ni kalau boleh mereka yang arif tentang hukum hakam dan jadi imam, kalau tidak problem nanti, kan? Tapi dalam masa yang sama Nabi SAW menyebutkan, kalaulah kalian tahu betapa hebatnya yang duduk di hadapan saf hadapan di belakang imam ni, sampaikan para sahabat digambarkan mereka punya berebut, kalau perlu undi cabut lidi, amri pegang 10 ni pegang, okey cabut 1, okey duduk belakang imam kamal, kan? Kalau perlu diundi sampai tahap itu, sahabat punya nak duduk belakang imam. Kita kalau boleh, duduk belakang. Syekh, kenapa tak depan, Syekh? Tak apa, saya berdiri teguh di belakang. Ini berlaku. Kita baru saja meninggalkan bulan Muharram, dan kita akan terus tak tahu sampai ke mana kita pergi, tapi tidak akan ditanya kita bagaimana ia bermula, tapi akan ditanya bagaimana akhirat kamu. Dan innamal a'malu bil khawatim, kita belajar sesungguhnya amalan itu dilihat akan kesudahannya. Kalau baik maka baiklah, kalau tak baik maka tak baiklah. Inna hadainahu sabilaini, sesungguhnya kami dah tunjukkan 2 jalan, imma syakira wa imma kafura. Sama ada jalan orang yang bersyukur, jalan orang yang kufur. Kalau kita ikut jalan orang yang bersyukur, terus masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Bukan sekadar masuk dalam syurga Allah Ta'ala, tapi boleh melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah hebat, orang yang beriman dapat maghfirah daripada Allah, dapat keampunan Allah, dapat kasih sayang Allah Ta'ala. Itu yang kita dambakan, itu yang kita nak. Tapi ala kulli hal mesti jadi kekasih kepada Nabi SAW. Moga-moga kita dalam pertemuan kita ini dicurahkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua kita masuk jadi, dan berpisahnya kita dengan diampunkan kita daripada sebarang dosa, kan? Ampun maaf ya, moga-moga kita bertemu di lain-lain kesempatan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan surah